Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada semalam. Kita bincang kitab Nailul Autar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Pada hari ini insya-Allah kita masuk dalam jilid yang kedua, muka surat 210, dan pada petang ni insya-Allah kita bincang babu ujubi qiraati al-Fatihati, bab pada menjelaskan wajib membaca surah Al-Fatihah. Dalam bincangan kita yang semalam kita ada bincang berkenaan dengan apabila kita solat, kita perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cumanya berlaku khilaf, apakah nak dijaharkan ataupun nak disirkan. Jahar dalam maksud kita baca dengan suara yang berbunyi kuat, adapun sir kita baca dengan suara yang pelan, sekadar telinga kita sahaja yang mendengar. Hari ini insya-Allah kita masuk tajuk bab wujubi qiraatil Fatihati, bab pada menjelaskan wajib membaca surah Al-Fatihah. An Ubadah bin As-Samit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahu al-jamaah, wa fi lafzin la tujzi'u salatun liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahu ad-Daruqutni wa qala isnaduhu sahihun. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin As-Samit ni seorang sahabat Nabi, orang tua, dan dia ni antara sahabat Nabi yang semasa sahabat Nabi ramai pergi berperang, yang dia antara yang tidak layak untuk pergi berperang. Dan dia menyatakan kesedihan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dia tak mampu untuk menunaikan perang bersama dengan Nabi dan para sahabat. Bila dia bersedih, dia menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada dia, orang seperti dia ni ada pahala besar yang Allah Taala bagi setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah Taala, iaitu kesungguhan dalam melakukan ibadat haji. Inilah sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, orang tua. An Ubadah bin As-Samit ni disebut, dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi, tidak ada sebarang jenis solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam hadis ni kita nampak baca surah Al-Fatihah ni penting lah, sebab Nabi Muhammad kata la solata, nafyu lil jinsi, an-nafyu lil jinsi, menafikan sebarang jenis mayang, gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebilangan lah ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis ni. Wa fi lafzin la tujzi'u salatun liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di dalam lafaz yang lain, di dalam riwayat ad-Daruqutni, dia menyatakan dalam lafaz tidak memadailah solat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Kalau lafaz yang pertama tu tidak ada sebarang jenis sembahyang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tapi dalam lafaz yang kedua, sembahyang itu tidak memadai bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Makna dia sama je, cuma lafaz yang berbeza, gitu. Hadis ni kalau kita tengok secara dasarnya ada ulama mempertikaikan, tetapi kebanyakan ulama-ulama hadis menganggap hadis ni adalah sahih lah. Yang pertikaikan tu tak banyak, bahkan kalau ada yang kata dhaif pun dia ada syawahid, dia ada pengukuh daripada hadis-hadis yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam lafaz Ahmad bin Hanbal, dia sebut la tuqbalu salatun lam yaqra fiha bi ummil Quran. Bagi riwayat Imam Ahmad dengan lafaz semayang itu tidak diterima bagi orang yang membaca di dalamnya tanpa dia membaca di dalam solat itu Ummul Quran. Dia guna Ummul Quran. Kalau kita tengok dalam lafaz sebelum ni dia guna Fatihatul Kitab. Tapi dalam lafaz yang digunakan oleh Imam Ahmad, dia guna bi Ummil Quran. Ibu kepada Al-Quran, Al-Fatihah lah, gitu. Wal hadithu yadullu ala ta'ayyuni Fatihatil Kitabi fi sholati wa annahu la yujzi'u ghairuha. Dan hadis ni adalah menjadi dalil bahawasanya ditentukan, dikhususkan surah Fatihah sahaja di dalam solat yang merupakan wajib, wa annahu la yujzi'u ghairuha. Kalau sekiranya nak dibacakan surah yang lain, maka itu tidak memadai. Dalam solat ni yang wajiblah suratul Fatihah, yang lain itu sunat. Kita semayang baca suratul Fatihah. Lepas tu nak baca Al-Asri ke, surah Baqarah ke, Al-Imran ke,
qul huwallahu ahad ke pulang belaka, itu nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Yang wajib ni adalah membaca suratul Fatihah. Itu wajib itu dia, kalau dalam mazhab kita disebut sebagai rukun qauli. Rukun qauli maksudnya rukun yang berbentuk bacaan. Kok mana pun kita kena baca gitu. Wa ilaihi zahaba Malikun wa Syafi'i wa jumhurul ulama'i min as-sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum. Dia kata yang berpendapat sebegini ni adalah Malik. Imam Malik, mazhab Maliki. Wa Syafi'i, imam kita lah Syafi'i. Wa jumhurul ulama'i min as-sahabati wat tabi'in, dan juga majoriti ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Dia sahabat Nabi ni ada yang ulama dan ada yang tidak ulama. Macam contoh macam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Tu sahabat Nabi tapi dia bukan kategori sebagai ulama di kalangan para sahabat. Sebab dia ni orang yang terlibat dengan perang Tapi di sana ada sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmu. Sehingga dipanggil sebagai fuqaha'u as-sahabah. Contoh macam Abdullah bin Umar. Itu antara dikatakan fuqaha sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang alim, yang berilmu begitu. Begitu juga tabi'in. Tabi'in ni ada tabi'in ni orang macam kita dia. Baik ada yang tak baik. Ada di kalangan mereka tu yang alim, berilmu. Contoh macam Sa'id bin Al-Musayyib sebagai contoh. Itu tabi'in hebat lah. Tabi'in yang berilmu. Ada anak murid dan mengajar begitu. Jadi yang mengatakan bahawasanya wajib membaca suratul Fatihah di dalam solat ini, bahkan kalau baca surah lain maka solat tak sah. Antaranya katalah Malik, Syafi'i, majoriti ulama di kalangan para sahabat dan tabi'in. Wajiblah macam kita ni Syafi'i, kita bacalah Fatihah tu. Cuma berbeza pandangan Hanafi. Kita tengok apa komen Hanafi sebenarnya. Hanafi ni menarik sikit sebab dia lain sikit pandangan dia. Dia kata wa zahabat al-Hanafiyyatu wa ta'ifatun qalilatun ila annaha la tajibu bal wajib ayatun minal Quran. Hanafi punya pandangan mengatakan bahawasanya baca Fatihah tu tak wajib sebenarnya. Dalam solat itu sah walaupun tidak membaca suratul Fatihah. Tetapi yang wajib itu dia kata bal wajibu ayatun minal Quran. Yang wajib ni adalah mana-mana ayat dalam Al-Quran. Satu ayat cukup. Contoh kalau kita semayang tu kita baca Allah akbar inna a'tainakal kausar. Betul rokok. Solat dah sah dah. Itu pandangan Hanafi. Pelik sikit pandangan dia. Tapi hujah mereka pun agak menarik juga. Kita tengok nanti cara mereka berhujah. Wa hakaza qala An-Nawawi. Begitulah yang Imam Nawawi riwayatkan lah. Imam Nawawi kata itulah mazhab Hanafi. Kalau kamu nak tahu. Gitu. Wassawabu maqalahu al-Hafiz anna al-Hanafiyyata yaquluna biwujubi qira'atil Fatihah. Tetapi kalau kita tengok apa yang diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar kata sebenarnya mazhab Hanafi mengatakan baca Fatihah tu wajib juga sebenarnya. Ada dua lah. Satu riwayat Imam Nawawi, satu lagi riwayat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam riwayat Imam An-Nawawi, dia menyimpulkan bahawasanya mazhab Hanafi mengatakan tak wajib baca suratul Fatihah. Yang wajib adalah mana-mana ayat dalam Al-Quran. Manalah pula lah. Surah Al-Baqarah ke surah Al-Asr satu ayat. Baca satu ayat itu dah memadai untuk sahnya sembahyang. Kata Imam Nawawi. Kata Imam Hajar sekali kata tak, Hanafi bukan macam itu sebenarnya. Hanafi pun tetap mengatakan baca suratul Fatihah itu wajib. Tapi macam mana sebenarnya? Lakin banu ala qaidatihim annaha ma'al wujubi laysat syartan fi sihhatis salah. Maksud yang dimaksudkan Hanafi itu kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata memanglah tidak wajib membaca suratul memanglah wajib membaca suratul Fatihah, tetapi dia kena ada beza wajib yang merupakan syarat, wajib yang tidak merupakan syarat. Tu mazhab Hanafi. Ini komentar Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan mazhab Hanafi dalam isu membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab kita tak baca Fatihah solat tak sah sebab ia adalah rukun solat. Dia adalah rukun solat. Jadi sesiapa yang tidak menunaikan rukun solat, maka solat ni tak sah. Suratul Fatihah tu dia punya standard dia sama macam kita baca Allahu Akbar. Suratul Fatihah tu sama standard macam kita rukuk, macam kita i'tidal. Kalau orang tu solat dia tak baca Fatihah, macam dia solat dia tak rukuk, macam dia solat dia tak sujud. Yang tu dikatakan suratul Fatihah yang dikatakan rukun itu. Tapi Hanafi kata tak. Hanafi kata tak. Cuma macam Imam An-Nawawi cara komentar dia. Kita tengok komentar daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar kata dalam Hanafi ni mereka membezakan dua perkara. Wajib yang merupakan syarat, satu lagi wajib yang tidak merupakan syarat. Jadi apa beza dia? Apabila sebut wajib yang merupakan syarat, apabila kita tak buat maka solat tak sah.
Tapi kalau sekiranya wajib yang tak syarat, kalau wajib yang berbentuk syarat, wajib yang tidak berbentuk syarat. Kalau macam contoh Fatihah. Suratul Fatihah ni dia adalah wajib yang bukan syarat. Bermaksud kalau sekiranya kita solat dan kita tak baca Fatihah, berdosa. Tetapi solat tetap sah sebab dia bukan syarat. Ada satu lagi wajib yang syarat. Apa wajib yang syarat? Wajib syarat itu adalah baca mana-mana ayat, satu ayat di dalam Al-Quran. Yang tu dikatakan wajib bagi syarat. Ada satu lagi wajib yang tidak syarat. Bangkit satu persoalan. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni wajib syarat ke wajib tak syarat? Dalam pandangan mazhab Hanafi, Suratul Fatihah ni wajib yang bukan syarat. Yang wajib syarat dia apa dalam solat segi bacaannya? Iaitu kita perlu membaca mana-mana ayat dalam Quran. Jadi kalau kita angkat Allahu Akbar, tak nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Allah barakah. Fatihah tak baca. Pada mazhab Hanafi solat tu sah. Solat tu sudah sah. Tapi perbuatan itu adalah haram. Hukum dia seperti mana orang semayang pakai kain curi. Dia semayang, dia pakai kain. Kain tu kain curi. Dia nak tutup aurat tak ada kan. Dia curi kain, dia pakai, dia semayang. Semayang tu sah. Tapi perbuatan tu haram. Sebab kain tu kain curi. Itulah komentar dalam mazhab Hanafi. Kalau kita nak nilai dalam isu membaca suratul Fatihah. Itu beza dia. Menarik cara komen dalam mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Gitu. Okey, kita tengok macam mana cara argument ataupun dalil yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Dia kata li'anna wujubaha innama sabata bisunnati walladhi la tatimmu salatu illa bihi fardun wal fardu indahum la yasbutu bima yazidu 'ala al-Quran wa qad qala ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Tu hujah mereka. Hanafi ni dia kata yang dikatakan wajib baca suratul Fatihah itu sandarannya daripada hadis. Kita cari satu ayat Quran yang mengatakan wajib baca Fatihah di dalam solat. Tak ada kata dia, tak ada. Tapi dalam hadis ada. Maka disebabkan ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Quran, maka ia adalah wajib yang bukan syarat. Wajib bukan syarat. Maksudnya tak buat berdosa. Memang haram. Tetapi solat tetap sah. Wajib bukan syarat. Sebab apa? Sebab mewajibkan membaca suratul Fatihah itu ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Hujah mazhab Hanafi gitu. Lepas tu macam mana yang dikatakan wajib baca satu ayat dalam Quran tu pula? Macam mana? Dia katakan wajib, yang dikatakan wajib syarat itu baca satu ayat dalam Al-Quran. Dalilnya adalah dia berpegang satu firman Allah. Allah Ta'ala kata faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Ayat Al-Quran tu. Jadi dia kata itulah dalil baca satu ayat dalam Al-Quran. Itu yang wajib syarat sebab ayat itu ada di dalam Al-Quran. Nampak hujah dia? Hanafi ni memang macam tu. Dia kalau tengok Quran hadis, dia nak pergi Quran dulu. Dia letakkan hadis standard nombor 2. Dia tak letak setara antara Quran dan hadis Nabi SAW daripada sudut pengujahan. Itu Hanafi. Itu manhaj. Itu metodologi. Itu kaedah usul fiqh yang digunakan di dalam mazhab Hanafi. Dia berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab lain serupalah. Dia memang beza macam tu. Macam kita bangkit perbincangan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Sembelih orang kafir. Yang orang kafir tu Hindu, Buddha lah sebagai contoh. Dia sembelih binatang, dia baca bismillah. Lepas tu ikut piawaian syariah. Urat merih, ulat. Semua putus elok-elok lah. Betul-betul ikut piawaian syariah. Dan dia baca bismillah. Cuma problem dia kafir. Hindu, Buddha, sebulang. Etis bagi contoh lah kan. Boleh ke tak makan binatang itu? Sembelihan itu? Ini soalan. Kalau ikut Syafi'i tak boleh. Haram. Hanafi boleh. Hanafi boleh. Kenapa? Hujah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Yang dikatakan bangkai itu adalah binatang yang tidak dibacakan dengan nama Allah. Hudiba alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu ayat dia. Allah Taala kata diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi dan mana-mana binatang yang tidak dibacakan dengan nama Allah. Binatang yang disembelih tidak dibacakan dengan nama Allah. Jadi dalam ayat tu Allah Taala pamerkan yang sembelihan yang boleh dimakan itu jika dibacakan dengan nama Allah. Dia tak sebut Muslim kafir. Hindu ke apa tak sebut. Jadi kalau orang kafir sembelih dibaca nama Allah ikut piawaian syariah, sahlah. Hanafi. Syafi'i kata tak. Syafi'i kata mesti orang Islam dan mesti ahli kitab. Bahkan membaca bismillah itu pula hukumnya sunat saja. Syafi'i. Kenapa? Sebab dia pegang pada satu hadis. Itu hadis bukan Quran. Hadis Nabi SAW. Nabi kata zabihatul muslim halalun. Zukira smullahi alaihi am lam yuzkar alaihi. Sembelihan orang Islam itu halal sama ada dibacakan dengan nama Allah ataupun tidak dibacakan dengan nama Allah. Jadi disebut sembelihan orang Islam halal sama ada dibacakan ataupun tidak dibacakan.
Jadi dia kata maksudnya orang Islam sembelih sah dah. Kata yang Allah Ta'ala kata kena sembelih dengan nama Allah tu, itu sunat. Itu sunat saja, Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau ada Hindu sembelih, Buddha sembelih binatang, lepas tu baca nama Allah, tak sah. Tak boleh. Bangkai mazhab Syafi'i. Tapi kalau Hanafi boleh. Sebab apa? Sebab orang Islam itu kategori sunat. Yang wajibnya adalah mesti dibacakan dengan nama Allah. Nampak? Cara penghujahan antara Hanafi dengan Syafi'i. Kenapa berhujah tu? Sebab Hanafi ni dia letak Quran tu lebih tinggi daripada hadis. Dia letak hadis tu standard nombor 2. Quran nombor 1. Hujah macam mana pun hadis tak boleh menjangkaui daripada Al-Quran. Itu Hanafi punya metodologi. Manhaj usul fiqh mazhab Hanafi. Bezalah dengan mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Serupalah dalam tajuk ni. Dia kata semayang kita baca ayat. Mana-mana ayat. Tak baca Fatihah. Sah. Tapi haramlah sebab tak baca Fatihah. Kenapa kita kata macam tu? Kenapa boleh kata macam tu? Sebab dia kata dalam Quran kata faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa-apa yang ringan daripada Al-Quran. Jadi ringan satu ayat je lah. Selesai. Okey dah tu. Betul yang kau wajibkan baca Fatihah tu sebab hadis Nabi SAW. Okey, kenapa tak kata baca Fatihah tu sebagai rukun sembahyang? Oh, sebab tu datang daripada hadis, bukan daripada Quran. Maka dia kata itu adalah wajib yang bukan syarat. Adapun membaca semana-mana ayat dalam Quran, itu tu adalah wajib merupakan syarat. Ini perbezaan cara Hanafi dia mengistinbatkan hukum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ayyuni al-Fatihati innama yasbutu bil hadith kata dia. Fayakunu wajiban. Ya'tamu man yatrukuhu wa yujzi'u as-salatu bidunihi. Nampak disimpulkan. Dia kata menentukan suratul Fatihah itu hanya sabit daripada hadis. Adalah hadis je, kata dia. Maka dia wajiblah. Bahkan berdosa bagi orang yang tak membaca suratul Fatihah. Tetapi waktu jizi'us solatu bidunihi, memadailah solat tanpa membaca Fatihah. Nampak? Ini mazhab Hanafi. Jadi kalau kita baca mana-mana ayat dalam Quran, satu ayat, solat dah sah. Tapi berdosa. Nak selamat daripada dosa dan sah, kena baca suratul Fatihah. Ni komen dalam mazhab Hanafi. Cara dia, cuma cara mazhab dia lah. Beza dengan mazhab kita kan. Okey. Waqad istadalla bihadzal hadis ala wujubi qira'atil Fatihah fi kulli raq'atin bina'an ala anna raq'ata tusamma salatan. Dia kata hadis yang kita bawa ni juga, yang hadis kita baca ni, Nabi SAW bagi tahu tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi dia kata hadis ni menjadi dalil bahawasanya wajib membaca suratul Fatihah itu pada tiap-tiap rakaat. Bukan rakaat pertama je maka yang lain tak payah baca, tak. Tiap-tiap rakaat itu wajib baca suratul Fatihah. Ni dalil daripada hadis ni lah, begitu. Kenapa dia kata macam tu? Sebab ada pandangan yang kata wajib tu pada rakaat pertama je, kedua, ketiga, empat tak ada. Ada pandangan tu sebab Nabi Muhammad SAW sebut sekali lah. Tu komen dia orang lah. Tapi pandangan tu dia tolak. Begitu. Imam Asy-Syaukani antara tolak lah pandangan tersebut. Dia kata wa min jumlatil muayyidat li wujubil Fatihati fi kulli raq'atin ma akhrajahu Malik fi Muwatta wa Tirmizi wa sahahahu an Jabir annahu qala man shalla raq'atan lam yaqra fiha bi ummil Quran falam yusalli illa wara al-imami. Ni dalil dia. Dia kata beberapa himpunan-himpunan dalil untuk kita kukuhkan lagi atas kewajipan membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Buat mari lagi dalil-dalil lain untuk mengatakan tiap-tiap rakaat itu kita kena baca Fatihah. Bukan rakaat pertama je. Apa dalil dia? Dia kata akhrajahu Malik fil Muwatta wa Tirmizi wa sahahahu. Hadis ni Muwatta Imam Malik, satu lagi Tirmizi. Imam Tirmizi kata sahih hadis ni. An Jabir, daripada Jabir annahu qala, yang mana Jabir berkata, barang siapa yang semayang rakaatan, barang siapa yang semayang rakaatan pada rakaat lam yaqra fiha, yang mana rakaat itu tidak dibacakan ummul Quran Fatihah, fala yusalli, maka dia ni tidak dikira sebagai orang yang semayang illa wara al-imam, kecuali makmum di belakang imam. Makmum cerita lain lah. Jadi dia kata hadis ni mengukuhkan tiap-tiap rakaat itu kena baca suratul Fatihah gitu. Jadi ya, makmum lain. Kita ni semayang jemaah. Imam baca, kita makmum, itu tak payah baca. Itu dalam mazhab Hanafi sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i lain pula pengujahan dia. Waqad ikhtalafa al-qailuna bi ta'ayyunil Fatihati fi kulli rak'atin hal tasihhu salatun man nasiyaha fa zahabat asy-Syafi'iyyah wa Ahmad bin Hanbal ila admi sihhati wa ruwiya Ibnu Qasim an Malik annahu an nasiyaha fi kulli rak'atin man shalla rak'ataini fasadat salatuhu.
Berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama yang mewajibkan baca Fatihah pada tiap rakaat. Apakah sah solat orang yang lupa baca Fatihah? Dia ada 4 rakaat zuhur contoh. Ada rakaat pertama baca kedua, rakaat ketiga dia terlupa nak baca. Solat dia sah ke tak? Kata dia, fazhabat asy-Syafi'iyyatu wa Ahmad bin Hanbal ila admi sahhati. Tak sah mengikut pandangan Syafi'i dan juga pandangan Ahmad bin Hanbal. Tak sah. Maksudnya pada tiap-tiap rakaat memang kena baca suratul Fatihah. Sesiapa yang tak baca, maka solat dia tak sah. Ini pandangan Syafi'i dan juga pandangan Ahmad bin Hanbal. Begitu. Baik. Hadis yang kedua. Ada yang kedua. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa qad sabaqa misluhu min hadis Abi Hurairah. Dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallam, barang siapa yang sembahyang tidak membaca di dalam solat itu Al-Fatihah, maka ia dikira sebagai keguguran. Cacat keguguran. Khidat ni orang perempuan mengandung, lepas tu tak cukup umur, gugur. Dia panggil gapo tu? Kan? Dia gugur. Satu gugur tu yang cukup umur, satu lagi tak cukup umur. Itulah. Janin yang tak cukup umur tu Arab sebut khidaj. Jadi Nabi Muhammad SAW sebut, Nabi kata kalau orang tu semayang tak baca Fatihah, macam itulah. Macam orang yang keguguran yang tak cukup umur tadi. Bayi tak cukup masa tu kan? Gitu. Dia panggil khidaj, kata Nabi SAW. Wal hadisu ihtajja bihi al-jumhur al-qailuna bi wujubi qiraatil Fatihah. Hadis ni menjadi dalil bahawasanya majoriti ulama mengatakan wajib baca suratul Fatihah. Kata dia. Wa ajaba al-qailun bi admi al-wujub anhu bi anna al-khidaja ma'nahu an-naqsu wa huwa la yastalzimu al-butlan. Ada pendapat dia mengatakan tak wajib. Ada pendapat kata tak wajib baca Fatihah ni. Sebenarnya tak wajib. Dalil dia kata dalam hadis tu Nabi kata khidaj. Keguguran, bukan tak beranak, tapi gugurlah. Dia cara dia faham lagu tu. Dia kata wala yastalzimul butlan, itu tidak bermaksud batal solat. Tak, solat tu sah juga. Dia hujah lagu tu kat tu pula. Waradda bi annal asla anna salata anna qisalatu sama salatan haqiqiyatan. Dijawab pula. Imam Syaukani tolak pandangan itu. Dia kata solat itu apabila tak cukup dengan syarat-syarat dia, itu tak nama solat lah. Itu tidak namakan sebagai solat. Maksudnya batal lah sembahyang tu. Hujah balik gitu. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakhruja fayunadi la salata illa biqiraati Fatihatil kitab fama zada. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu menyuruh Abu Hurairah itu bahawasanya dia keluar dan menyeru kepada sahabat. Apa yang dia kena seru? Maksudnya Nabi Muhammad bagi tahu pada Abu Hurairah, kamu kena beritahu ke para sahabat. Kena kata apa? La salata illa biqiraati Fatihatil kitab fama zada. Kata dia tidak ada sembahyang orang yang tidak membaca Fatihah dan juga tambahan. Tambahan tu apa maksud? Nanti kita bincang. Begitu. Hadis lain kalau kita tengok yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan Ibn Hibban, menggunakan riwayat daripada Ubadah bin As-Samit. Dia punya makna lebih kurang tapi lafaz dia berbeza. Iaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab fasaidah. Kalau matan Abu Hurairah tadi fama zada, apa ada tambahan sikit, tapi yang ni guna fasaidah. Fasaidah fama zada satu maknalah, penambahan gitu. Kalau kita tengok dalam lafaz yang lain pula, amarna an naqra bi Fatihatil kitab wa ma tayassaru. Dalam matan yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Abu Daud riwayatkan hadis ni, yang mana Abu Sa'id kata Rasulullah SAW menyuruh kami membaca suratul Fatihah dan apa-apa yang ringan daripada mana-mana ayat Quran. Maksud ada tambahan sikit. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, maksudnya baca Fatihah tu wajib. Satu lagi, kena baca ayat yang ringkas. Wajib juga baca, ada tambah sikit. Kalau tengok pada hadis ni lah, lagu mana sebenarnya? Kita tengok perbincangan gitu. Dia kata wal ahadis min qawlihi fama zada wa qawluhu fasa'ida wa qawluhu wa ma tayassara lakana dallan ala wujubil Fatihati wa suratin fi kulli raq'atin walakinahu dha'ifun kama araftu. Kata Imam Syaukani. Dia kata kita tengok pada hadis-hadis ni yang ada sebut fasa'ida wa ma tayassara fama zada, tambahan-tambahan sikit. Baca Fatihah ada tambahan sikit kena baca tu kan. Dia kata itu adalah
dalil atas wajib baca Fatihah dan surah pada tiap-tiap rakaat. Tetapi itu adalah pendapat yang lemah seperti mana yang aku tahu. Jadi yang wajib baca Fatihah tu lah. Hak tambah surah tu tak ada tu sebenarnya. Jadi ada orang kata tu, dia kata pendapat tu lemah. Pendapat tu lemah. Jadi baca surah itu walaupun singkat, walaupun pendek, walaupun ringan, hukum ni sunat je. Ini kata Imam Asy-Syaukani. Wa amma suratu fi raq'ati salisati wa rabi'ati fakariha dzalika Malikun wastahabbahu Asy-Syafi'i fi qawlihi al-jadid duna al-qadim. Dia kata kita baca surah sunat pada rakaat pertama, rakaat kedua. Kita baca Fatihah, baca surah. Satu. Rakaat kedua pula baca Fatihah, baca surah. Dua. Okey, timbul persoalan. Rakaat ketiga, keempat. Kalau Zuhur, Asar, Isyak ada 2 rakaat. 2 rakaat yang berbaki tu baca Fatihah, baca surah. Surah tu sunat baca ke ataupun lagu mana? Soalan. Dia kata kat sini, dia kata fakari hadzalika Malikun. Imam Malik kata makruh. Pada rakaat ketiga, keempat tu ataupun kalau maghrib tu rakaat ketiga tu kan, kita pergi baca surah, makruh. Kata Imam Malik. Jadi jangan bacalah. Lagi afdal tak baca. Malik lah. Tapi wastahabbahu Asy-Syafi'i fi qawlihi al-jadid. Pada pandangan jadid Imam Syafi'i digalakkan. Pada pandangan Syafi'i jadid. Maksudnya Imam Syafi'i masa di Mesir. Pandangan yang terbaru Imam Syafi'i, dia menyatakan kalau kita baca surah rakaat ketiga keempat sunat. Tapi dunal qadim. Tapi pandangan lama Imam Syafi'i kata tak makruh juga macam mazhab Maliki. Tu pandangan mereka lah. Jadi mana satu Ana lebih dekat pandangan yang mengatakan makruh kita baca surah rakaat ketiga keempat. Ana punya pandangan peribadi. Kita tengok pengujahan mazhab Maliki dan qaul qadim Imam Syafi'i itu lebih sedap lah. Begitu. Dia tidak ada satu riwayat ataupun hadis yang cerita Nabi Muhammad SAW baca surah pada rakaat ketiga keempat. Dalam rakaat pertama kedua banyak hadis. Banyak cerita Nabi Muhammad rakaat pertama baca surah ni, rakaat kedua baca surah ni. Tapi kalau rakaat ketiga keempat ada. Jadi kita sedap pada pandangan yang mengatakan bacaan surah rakaat ketiga keempat tu tak ada. Itu lebih sedap. Dia matilah gitu. Okey. Qala al-Hafiz fil Fathi wa da'a Ibn Hibban wa Qurtubi wa ghairuhuma al-ijma' ala admi wujubi qadrin zaidin ala al-Fatihah. Dia kata ikut pandangan komentar Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dan mendakwa juga oleh Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Qurtubi. Dia kata ijma' bahawasanya tidak wajib membaca tambahan daripada Fatihah. Jadi wajib sekat Fatihah tu lah, tambahan tu tak ada. Tidak wajib. Ini ijma' ulama. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Habis. Babu ma ja'a fi qira'atil ma'mum wa insatihi idza sami'a imamahu. Dia kata bab pada menjelaskan bacaan makmum ni membaca ataupun diam apabila imam sedang membaca. Ni ada perbincangan insya-Allah. Kita akan bincang panjang lebar dalam perbincangan kita akan datang. Jadi kita makmum, imam baca surah. Jadi masa jahar baca dengan kuat, kita makmum ni nak baca ke tak nak baca ataupun diam je, dengar je bacaan imam. Itu insya-Allah kita akan bincang kita akan datang. Wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam. Anak kupal dalam mazhab Syafi'i lah. Anak kupal dalam mazhab Syafi'i. Soalan dia, bagaimana pula jika kita terlupa membaca Fatihah dalam solat, angkat takbiratul ihram terus baca surah lain, terlupa baca Fatihah, sah tak solat itu? Kalau ikut dalam mazhab Hanafi sah dah, tak ada apa dah mazhab Hanafi, cuma haram lah. Cuma kalau kita pergi mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ni dalam bab solat, apabila kita terlanggar rukun fi'li, satu lagi sunat fi'li, berbeza. Kalau sekiranya kita telah melanggar yang usul fi'li pula, rukun dan satu lagi sunat, beza kat situ, ana tersilap. Baik, macam ni. Bila kita saat angkat takbir, kita dah tertinggal surah Fatihah. Fatihah tu wajib, terus masuk pada surah. Disebabkan Fatihah itu adalah wajib, makanya kita kena berhenti daripada baca surah, wajib kita baca suratul Fatihah. Sebab itu rukun, gitu. Berbeza kalau kita tertinggal benda sunat. Tertinggal benda sunat. Contoh, macam kita ni semayang, kita angkat takbir, sunat pada kita takbiratul ihram.
Tetapi kita terlupa, kita terus baca Fatihah. Bila kita terus baca Fatihah, kita tak boleh pergi berhenti Fatihah baca surah, tak boleh baca doa iftitah. Sebab apa? Sebab itu sunat. Bila kita dah tertinggal sunat, maka tidak boleh kita kembali balik. Kalau sekiranya kita tertinggal yang rukun, wajib kita kembali balik. Dia beza kat situ. Itu berbentuk qauli. Tapi fi'li lain pula. Fi'li lain pula. Sekiranya kita tertinggal rukun, kita tertinggal macam mana? Contoh gini. Kita semayang, lepas tu kita tasyahud awal, sepatutnya. Tapi hari tu terlupa. Kita dah bangun rakaat yang ketiga. Bila bangun rakaat ketiga, kita teringat, alamak, terlupa nak duduk antara dua sujud. Tasyahud awal. Bukan maksudnya duduk tasyahud awal. Kita rakaat kedua tu, patutnya tasyahud awal, kita bangun rakaat ketiga. Baru teringat, tak tasyahud awal aku ni. Lagu mana kita ketika itu? Kita jangan duduk. Kalau duduk, solat batal. Sebab itu fi'li, bukan qauli. Itu fi'li. Itu fi'li, bukan qauli. Jadi, duduk tu, dia sunat. Duduk tasyahud awal ni sunat. Dia bukan wajib. Dia buat kategori sunat aba'ad. Dia sunat dalam mazhab Syafi'i ada dua. Satu dia panggil sunat aba'ad, satu lagi dia panggil sunat hay'ah. Kan? Sunat aba'ad, sunat yang kalau kita tak buat, sunat kita tampal dengan sujud sahwi. Sunat hay'ah, sunat yang kalau kita tak buat, tak payah tampal dengan sujud sahwi. Itu beza dia kan? Jadi bila kita tinggal pada sunat, kita dah bangun rakaat ketiga, kita kembali balik batal. Tapi kalau kita tertinggal doa iftitah, masuk Fatihah, kita berhenti Fatihah, kita pergi baca doa iftitah, solat tak batal, tapi makruh. Tu beza dia. Wallahu a'lam. Sepatutnya, okey. Macam mana kalau imam takbiratul ihram, makmum pun ikut takbir. Tiba-tiba imam batal lah solat dia, makmum terus kekal solat atau macam mana? Makmum kena teruskan solat. Makmum kena teruskan solat. Imam tadi tu, perbuatan dia sebenarnya haram tu, tak boleh. Kan? Dia batalkan solat. Dia angkat takbir, dia batalkan solat belah kan? Okey. Tiba-tiba dia angkat takbir. Kita ni nak ikut dia ataupun tak? Jawabnya kita boleh ikut dia. Tak apa. Kita ikut dulu dengan dia. Boleh. Dalam hadis Nabi SAW ada cerita Nabi Muhammad SAW sakit. Nabi suruh Bilal, Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar mula tak cerita panjang lah. Pendek cerita, Abu Bakar jadi imam juga. Tengah-tengah duk sembahyang Jumaat tu, Nabi Muhammad datang. Masa Nabi datang tu, sahabat Nabi ke tepi, Nabi masuk terus jadi imam. Jadi, Nabi Muhammad tu masuk setelah sahabat Nabi dah start sembahyang dah. Jadi ikut. Itu boleh. Itu dalil dia. Wallahu a'lam. Ijma' ulama' mengatakan tak baca pun tak wajib baca surah tu. Tadi kita dah sebutlah sekali tadi. Kita dah sebut tadi, ijma' mengatakan bahawasanya tak wajib baca surah. Sunat je baca. Yang hadis tersebut tu sebagai tambahan sunat tu. Bukan wajib gitu. Sunat. Semua semayang ni sunat baca surah kecuali semayang mayat dia. Semayang tak ada baca surah. Yang ada baca Fatihah je. Semayang ni semua ada sunat baca surah. Kalau kita lupa, sunat kita baca, kita sujud sahwi. Sebarang perkara yang melibatkan kepada terlupa, yang melibatkan rukun solat, maka ketika itu sunat kita sujud sahwi. Kalau ikut pada mazhab Hanafi lah. Kalau ikut Syafi'i ni pula, yang dikatakan sujud sahwi ni, perkara yang kita tinggalkan itu melibatkan pada sunat aba'ad. Melibatkan pada sunat aba'ad. Sunat hay'ah tak wajib kita, tak sunat kita sujud sahwi. Satu lagi kita tertinggal rukun, lepas tu kita kembali balik, tu sunatlah sujud sahwi. Yang kedua tu, mazhab Syafi'i kata sunat aba'ad. Sunat aba'ad tu adalah macam doa qunut, apa lagi? Duduk tasyahud awal, baca selawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud awal. Sebab kadang-kadang ada orang tasyahud awal terlupa baca selawat. Kan? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar, dia bangun rakaat ketiga. Dia tak baca Allahumma salli ala Muhammad. Terlupa. Tu sunat aba'ad. Maksudnya kalau sekiranya dia tak baca sebelum bagi salam, sunat dia sujud sahwi. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau Hanafi dia terlupa baca Fatihah, sembahyang dah sah dah, terlupa, bukan sengaja, sengaja haram, maka sebelum bagi salam sujud sahwi lah. Tu mazhab dia lah, mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dikira sebagai satu ayat, alif lam mim. Alif lam mim. Tetapi dalam mazhab Hanafi itu tidak diambil kira. Kan? Sebab apa? Sebab ayat memang ayat, tapi pemaknaan tu tak jelas.
Sebab itu mazhab Hanafi kata, walaupun satu ayat, kita baca wal asri, tak boleh. Wal asri, demi masa, tak boleh. Dia kena ayat yang ada susunan tu. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Tu okey. Wal asri saja tidak memadai, walaupun di satu ayat. Ni ada komen dalam mazhab Hanafi lah. Wallahu a'lam. Walaupun di satu ayat, tetapi dia tidak termasuk yang dikatakan matayassara minal Quran, yang dikatakan boleh itu. Ini mazhab Hanafi ni, bukan mazhab kita ni. Wallahu a'lam. Ada lain? Ni ada seorang tanya, tapi anda rasa bukan dari Facebook kot. Apa hukum menyakiti isteri? Kata Ustaz Abid Liu, hidup dia tak berkat. Adakah itu secara khusus atau umum, Ustaz? Menyakiti hati isteri ni, nombor satu kita kena elak tu lah. Cumanya kalau sekiranya kita buat satu benda yang boleh menyakiti hati isteri, nak kategori halal ke haram, tu ialah perdebatan dia kan. Kalau kita nakkan yang berkat, dia berkat ni bukan isteri je, siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun. Kalau kita nak hilangkan daripada hidup tak ada berkat, kita jangan melakukan perkara menyakiti atau orang lain juga. Gitu. Semualah, semua. Bukan isteri je. Wallahu a'lam. Surah yang dibaca rakaat pertama, kedua perlu berturut-turut ikut susunan mushaf. Itu afdal. Tetapi kalau ada orang baca turun terbalik, dalam dua. Maksudnya pada rakaat pertama dia baca Al-Imran. Kedua dia baca Al-Baqarah. Contohlah. Yang tu hukumnya adalah harus. Bolehlah. Tetapi tidak afdal. Yang paling utama adalah ikut susunan. Wallahu'alam. Ada pendapat kata makruh. Ada pendapat lah kata makruh. Sebab mereka kata turun terbalik. Tapi bila kita semak, ada kes pernah berlaku pada zaman Nabi. Nabi baca surah yang susunan dia balik gitu. Ada kes. Jadi nak kata makruh tak boleh lah. Gitu. Wallahu'alam. Okey, tak ada lah kot. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.